Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini dapat kita bersama. Insya-Allah pada malam ini kita akan sambung perbincangan hadis-hadis Mishkat, iaitu hadis yang ke-19. Hadis yang ke-19 muka surat 123. Bagi yang ada teks ni, muka surat 123. Yang mana perbincangan kita ni sebenarnya masih lagi berkait dengan kitab At-Taharah, iaitu sebab-sebab yang membatalkan wuduk. Masih lagi berkaitan. Hadis yang ke-19, wa an Talq ibn Ali qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an masir rajul dzakarahu ba'dama yatawadda qala wa hal huwa illa bid'atun min qala Syekhul Imam Muhyi Sunnah rahimahullah hadza mansukh lianna Abu Hurairah aslama ba'da qudumi Talq. Daripada Talq bin Ali radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang seorang lelaki yang menyentuh kemaluannya selepas berwuduk. Maknanya apakah batal wuduknya ataupun tidak? Itu persoalan yang sebenarlah. Jadi seseorang yang telah berwuduk kemudian dia menyentuh kemaluannya, maknanya batalkah ataupun tidak? Itu jelasnya. Jadi baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidaklah ia kecuali sepotong daging daripadanya. Itu satu terjemahan lah. Boleh juga kita terjemah begini lebih ringkas, sebab hal itu Hanafi, bukan hal istifham. Hal, kaedah dia hal bila ada illah, hal itu bukan hal istifhamiyah, tetapi dia lebih digunakan kepada hal nafiyah. Tidaklah kemaluan itu, makna itu terjemahan inilah seperti sini. Kalau kita terjemah gini pun boleh. Ini di sekitar ini terjemahan lah. Mana kemaluan itu hanyalah sebahagian daripada anggota tubuh engkau. Mana sepotong daging, mana daripada juzuk tubuh engkau. Jadi hadis ini sebenarnya menjadi sandaran kepada kelompok ulama yang mengatakan bahawa menyentuh kemaluan itu tidak membatalkan wuduk. Ini dalilnya. Ini dalil. Selepas ni kita tengoklah dalam huraian ni, Al-Fadhil Ustaz Nasim dia kemukakan khilaf-khilaf itu. Kerana isu menyentuh kemaluan ni sebenarnya dia menjadi khilaf di zaman sahabat lagi. Zaman sahabat pun tidak sependapat. Kita akan tengok selepas ni. Kata Syekhul Imam Muhyi Sunnah, iaitu Imam Baghawi rahimahullah, dia kata hadis ini, hadis Talq ini, sebenarnya hadis Talq ini diriwayatkan oleh anak dia nama Qais bin Talq bin Ali. Jadi Qais tu tidak sahabat tabi'i, Talq ni sahabat. Kalau kita tengok dalam teks asal lah, dia punya sanad lengkap. Jadi riwayat ni Talq bin Ali ni yang meriwayatkan daripada dia, perawi ambil hadis pada dia ni hadis ni adalah anak dia nama Qais. Anak dia nama Qais. Yang mana kalau mengikut Imam Syafi'i, anak dia itu majhulul hal. Kalau mengikut Imam Syafi'i, sebab Imam Syafi'i tak terima hadis ni, tidak ambil lah hadis ni. Dia ambil hadis Busrah itu ataupun hadis Abu Hurairah. Sebenarnya hadis-hadis yang menyebutkan bahawa sentuh kemaluan ni membatalkan wuduk melalui 17 riwayat sahabat. Melalui 17 riwayat sahabat. Jadi sahabat yang meriwayatkan hadis sentuh kemaluan ni batal 17 riwayat. Termasuk Talq ni sendiri atau pelik. Jadi mana Talq bin Ali ni dia meriwayatkan hadis, dua hadis yang berbeza. Ada hadis yang mengatakan tidak batal, hadis ni lah. Tapi ada juga hadis yang mengatakan batal, dia juga riwayat. Cumanya kalau mengikut
sebahagian ulama dia kata hadis ni riwayat peringkat awal pada tahun pertama hijrah. Hadis ni pada tahun pertama hijrah. Sedangkan hadis riwayat daripada dia juga, Tat bin Ali juga. Mana batal wudu itu lebih terkini selepas tu. Sebab tu dia diletakkan sekali dengan Busrah, hadis Busrah, hadis Abu Hurairah, dan juga Tat ni, dan juga 14 lagi sahabat yang lain, dan 13 lagi sahabat yang lain, atau 14 ni sebab dia 17. Baik, tak apalah. Kukuk mana pun saya sebut lebih awal bahawa perbincangan berkenaan menyentuh zakat ni batal atau tidak wudu di zaman sahabat lagi khilaf. Selepas ni ada disenaraikan nama-nama sahabat yang kata tak batal dan nama sahabat yang kata batal. Baik, Syekhul Imam iaitu Muhyis Sunnah ataupun Imam Baghawi, beliau berkata, ini hadis ini, yakni hadis Tat bin Ali ni, hadis yang ke-19 ni sebenarnya dimansuhkan. Sebab apa dimansuhkan? Sebab dia kata hadis ni pada tahun pertama hijrah. Sebab ada dalam riwayat sebut Tat ni mula-mula dia masuk Islamnya ketika Nabi sedang membangunkan Masjid Madinah. Ketika Nabi dan para sahabat mengasaskan pembinaan Masjid Madinah, pada waktu itulah dia sampai ke Madinah. Dan hadis ni pun berlaku pada tahun pertama hijrah mengikut kebanyakan ulama. Dan selepas daripada itu, lama selepas daripada itu, Tat juga dia meriwayatkan hadis bahawa batal wudu bila sentuh kemaluan. Jadi sebab itulah contoh di sini misalnya Imam Baghawi kata hadis ini telah dimansuhkan oleh Abu Hurairah, di mana Abu Hurairah ni dia memeluk Islam selepas kedatangan Tat. Tentu dah Abu Hurairah dia masuk Islam lebih lewat daripada Tat. Maknanya hadis dia ni lebih terkini lah. Kalau lebih terkini lagi hadis daripada Busrah itu lebih latest lah kita kira ni. Jadi hadis ni seolah-olah hadis yang menyebutkan bahawa batal wudu sentuh kemaluan, hadis tu telah memansuhkan hadis ni, iaitu hadis Abu Hurairah lah yang memansuhkan hadis ni. Dan hadis ni sebenarnya sahih ni hadis tak. Kita tengok selepas ni bagaimana ulama mempertahankan hadis ini daripada digunakan kaedah nasakh mansukh itu. Baik. Demikianlah teks hadis ini yang terdapat di dalam Mishkatul Masabih. Namun begitu ia berbeza dengan riwayat-riwayat asal yang terdapat dalam kitab-kitab utama hadis. Kalau dalam kitab-kitab utama ada sedikit perbezaan. Tapi dalam Mishkat seperti yang kita baca tadi. Baik, cuba tengok misalnya dalam Sunan Tirmizi. Sunan Tirmizi dia ada perbezaan. Maknanya sama ya, cuma lafaz-lafaz hadis tu ada sedikit berbeza. An Talq bin Ali huwa al-Hanafi 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala wa hal huwa illa mud'ah minhu aw bud'ah minhu. Daripada Talq bin Ali. Jadi Talq bin Ali ini asal dia daripada Bani Hanifah. Beliau meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, tidaklah dia kecuali satu potong anggotanya. Terjemahan ini berdasar kepada mudghah dan bud'ah ini dia makna sama. Cumanya perbezaan sedikitlah. Mudghah ni mana seketul daging. Bud'ah pun di sini makna seketul daging juga maksudnya. Cuma mudghah ni seketul daging tetapi dia ada saiz dia kalau mengikut ulama. Kalau dalam kita tengok dalam fiqhul lughah lah. Mana mudghah ni saiz daging itu sebesar penumbuk ni. Sebesar ni dia panggil mudghah. Tetapi bud'ah ataupun bid'ah, setengah riwayat sebut bid'ah, mana seketul daging tapi dia tidak tentu saiz. Boleh jadi saiz tu besar, boleh jadi saiz tu kecil. Tapi kalau mudghah, mana saiz daging itu sebesar penumbuk. Itulah sebut dalam hadis, patut dalam Quran ya. Ketika janin tu bercantun antara kita kata apa ni, sperma tu, dia bercantun benih ayah kita dengan benih ibu kita, lamun dia berlaku proses perkembangan itu, dia ada kan disebut apa ni, mudghah. Mudghah tu mana perubahan daripada air mani dia bertukar menjadi seketul daging sebesar penumbuk, itu mudghah. Kalau bud'ah ni tidak semesti begitu. Dia tidak tentu saiz. Tetapi dari segi terjemahannya sini sama saja ulama terjemah. Maknanya sepotong daging, satu bahagian daripada daging daripada tubuh manusia. Jadi hadis ni juga sebenarnya sama, itu tidak batal lah wudunya. Dan hadis ni memang menjadi dalil kepada kalangan ulama yang mengatakan sentuh kemaluan itu tidak batal, semata-mata sentuh.
Semata-mata sentuh tu. Kita akan bincang selepas ni lah. Baik. Selepas mengemukakan hadis tersebut, Imam At-Tirmizi mengemukakan pandangan sebahagian ulama tentang hadis. Jadi Imam Tirmizi dalam kitab Sunan dia, bila dia sebut hadis ni, maka dia pun kemukakan pandangan sebahagian ulama tentang hadis. Waqad ruya an ghairi wahidin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ba'd at-tabi'in annahum lam yarau al-wudu'a min masjid zakar wa huwa qaulu ahli al-Kufah wa ibn al-Mubarak. Diriwayatkan daripada bukan seorang dari kalangan sahabat Nabi, dan juga diriwayatkan daripada sebahagian tabi'in bahawa mereka tidak berpendapat wajib wuduk kerana menyentuh kemaluan. Sentuh kemaluan, ambil wuduk, itu boleh dianggap baik, tapi tidak wajib. Maknanya mereka berpendapat berdasar pada hadis ni, sentuh kemaluan tidak batal wuduk. Cuma nak ambil wuduk tu tak apa. Tak sentuh kemaluan boleh ambil wuduk. Maknanya jelasnya tak batal. Kalau mengikut hadis ni. Baik. Jadi sebenarnya pendapat tidak batal wuduk ni, kalau kita kata kelompok besar penduduk Kufah semua begitu, tak batal. Dan juga Ibnul Mubarak, tak apalah. Baik, di dalam Sunan Abi Daud hadis ni juga cuma berbeza lafaz dia. Contohnya begini, semua ni riwayat daripada Talq bin Ali. An Talq qala qadimna ala nabiyillah sallallahu alaihi wasallam faja'a rajulun ka'annahu badawiyyun فقال يا نبي الله ما ترى في مس الرجل ذكره بعدما يتوضأ فقال هل هو إلا مضعة منه أو قال بضعة منه ataupun bid'atun min. Daripada Talq kata beliau, kami datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu datang seorang seolah-olah dia ni nampak macam orang Badui, sebab Talq ni dia bukan asal Madinah. Jadi dia tak kenal siapa tu. Dia kata nampak macam orang kampung tu, orang kawasan pedalaman itu. Lalu dia bertanya, jadi seseorang itu bertanya, wahai Nabi Allah, apa kata Tuan tentang seseorang yang menyentuh kemaluannya selepas dia berwudu? Maka baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidaklah ia kecuali sepotong daging daripadanya, yakni daripada tubuhnya sendiri, ataupun sebahagian daripada tubuhnya sendiri. Maknanya tak batal lah wudu. Itulah Sayyidina Ali kata serupa ya, sentuh kemaluan dengan sentuh hidung sama saja, tak membatalkan wudu. Kata Sayyidina Ali, bagi aku sama saja, sentuh hidung ke, sentuh telinga ke, dia tidak membatalkan wudu. Dan dia ni salah seorang sahabat yang kata tak batal wudu, semata-mata sentuh itu. Baik, kita pergi dulu kepada hadis ke-20, kerana di belakang ni dia ada perbincangan agak detail juga kan? Baik, hadis yang ke-20, waqad rawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza afdha ahadukum bi yadihi ila dhakarihi laysa bainahu wa bainaha syai' falyatawadda. Sesungguhnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah meriwayatkan kata ni, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apabila seseorang kamu menghulurkan, afdha ni begini, afdha ni maknanya dia buat begitu daripada atas, dia masuk tangan dia, kalau kita kat dalam seluar, itu maksud afdha. Jadi menghulurkan itu tepatlah tu, menghulurkan tangannya ke kemaluannya dengan tiada sesuatu antara kedua, maknanya tidak berlapik, mana tersentuh kulit tangan dengan kulit kemaluan, hendaklah dia berwuduk. Falyatawadda, lam tu kalau dalam bahasa Arab dia panggil lamul amri, lam yang menunjukkan perintah, kena, hendaklah dia berwuduk, menunjukkan arahan, lam itu. Jadi hadis ni menjadi dalil kepada kelompok sahabat dan juga tabi'in dan ulama-ulama lain lah, yang mengatakan bahawa sentuh kemaluan itu bila tidak berlapik. Kalau berlapik tidak batal. Mana sentuh tanpa berlapik dengan sesuatu, maka batal wudu. Ni dalilnya. Di dalam riwayat Imam Ad-Daruqutni terdapat sedikit perbezaan lafaz, iaitu wasallam idza afdha ahadukum bi yadihi ila farjih. Hak tadi ila zakari, hak tadi sebut zakari, sebut zakar, hak ni sebut faraj. Tak apalah, selepas ni kita bincang Jadi apa perbezaan? Sebab orang Melayu kita kalau sebut faraj ni, dia tak nampak kemaluan lelaki, dia akan faham kemaluan perempuan. Hak pengguna adalah hadisnya macam mana sebenarnya. Sini kita boleh tahu. Baik, tak apa, kita baca kan.
idza afdha ahadukum bi yadihi ila farjihi hatta la yakuna bainahu wa baina hijab wala sitr wala sitra falyatawadda wudu'ahu lis-salah. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, bila seseorang kamu menghulurkan tangannya ke kemaluannya, yakni menyentuh kemaluannya dengan tiada berlapik, dengan tiada hijab dan pelapik, yakni mana direct lah secara mubasyarah, maka hendaklah dia berwuduk sebagaimana wuduk untuk salat. Jadi hadis ni jelas, kira-kiranya mengikut ulama yang kata batal tu, jelas lah hadis ni. Lepas tu wuduk ni sini maknanya wuduk syar'i, bukan wuduk lughawi. Sebab Nabi kata ambil wuduk seperti wuduk semaya. Sebab wuduk ni dipakai juga dalam setengah hadis dengan erti basuh tangan ataupun basuh mana-mana anggota yang terkena najis. Dia panggil wuduk juga sebab asal kalimah wuduk dalam bahasa Arab dari segi lughah maknanya basuh tangan. Tu asal dia. Memang ada pun setengah-setengah hadis disebut wuduk tapi dengan bererti basuh tangan. Tapi sini ulama kata tak leh dengan makna tu. Sebab Nabi kata wudu'ahu falyatawadda wudu'ahu lis-salah. Hendaklah dia ambil wuduk seperti mana wuduk semaya. Makna ni wuduk mengikut istilah syarak. Wuduk sebab kita ambil wuduk nak semaya itulah. Sebab kalau wuduk dalam bahasa Arab biasa, sebab kalimah wuduk sudah guna dah di zaman jahiliyah sebelum Islam mari, tapi dengan erti basuh anggota tubuh, khususnya basuh tangan. Itu dari segi lughahnya. Baik, cuba tengok ni hadis ke-17. Saya ingat mungkin sebab kalau kita tengok hadis yang ke-17 tu dia tak ada sebut tu sebenarnya. Cuba tengok semula hadis ke-17 muka surat 117 tu. Hadis 17 an Ibn Abbas qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal wudu' ala man nama muttaji'an fa innahu idza ittaja'a istarkhat mafasiluh. Jadi hadis ke-17 ni tak bincang lagi berkenaan dengan zakar itu, sentuh zakar itu. Jadi mungkin tersilap lah tu Jadi sebenarnya hadis ke-18 dan hadis ke-19. Kalau kita tengok semula hadis 18. Hadis 18 hadis terakhir kita baca sebelum dalam bulan 3 lah. Sebelum kita cuti panjang tu. Hadis ke-18 tu. Cuba tengok semula hadis tu. An Busrah. Ni hadis Busrah ni. Hadis ni kalau mengikut ulama dia menjadi dalil paling utama lah kepada pihak yang mengatakan batal wuduk. Hadis ni paling utama, hadis Busrah. Kalau mengikut ulama lah, selain daripada hadis Abi Hurairah tu. An Busrah binti Safwan annaha sami'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man massa dzakara falyatawadda. Sesiapa ni daripada Busrah. Dia hadis ni sebenarnya asal ceritanya Urwah, latar belakang hadis ni. Kalau kita tengok dalam kitab-kitab induk lah, asalnya Urwah dia pergi jumpa Marwan. Cerita ni berlaku di Madinah ketika Marwan menjadi gubernur di Madinah selepas zaman Muawiyah ni. Cerita ni berlaku, hadis ni berlaku selepas zaman Muawiyah. Ketika Urwah bin Az-Zubair pergi ke Madinah, dia bertemu dengan Marwan sebagai gubernur di Madinah pada waktu itu. Jadi dia pun bincanglah, berlakulah muzakarah antara Urwah dengan Marwan bin Al-Hakam itu. Ni zaman kerajaan Umawi. Jadi bila bincang-bincang tu, Marwan kata setuh kemaluan ni batal wuduk. Jadi Urwah kata tak pernah dengar. Urwah kata saya tak pernah dengar tu. Jadi Urwah dia pertahankan kenyataan dia. Jadi dengan sebab Urwah mempertahankan kata-kata dia bahawa sentuh kemaluan dengan tangan ni tidak batal wuduk, dialah kalau kita nak, ialah kalau sebut bunyi lucu lah. Kalau dalam kitab fiqh dia kata kalau sentuh dengan lutut batal ke tak. Dan untuk kata lutut siapa? Bak lutut dia tak nak sentuh kemaluan dia. Sebab tu dia dalam bab fiqh ni kalau itu dia bahas kalau sentuh kemaluan orang beza ke tak sentuh kemaluan sendiri. Parah semua tu. Setengah kata tak sentuh kemaluan sendiri batal. Sentuh kemaluan orang tak batal. Saya tidak nak bincang lah siapa gitu. Tidak nak bincang lah tu. Cumanya maknanya yang ni khilaf bab ni lebih banyak lagi daripada hak dibincang dalam ni sebenarnya. Batu saya mudah ya. Khilaf muktabar. Nak ambil amanah mudah. Jadi kan setengah orang bila kita sebut kita pakai lebih menyenangkan kitab mana, dia kata ni mazhabmudah.com, dia kata dah. Sebelum ada internet lagi ada dah ni.
isu ni isu zaman sahabat lagi. Sebab tu penting sangat kita tahu khilaf ni berlaku zaman sahabat lagi. Sebab apa? Sebab ada berlaku hadis Nabi sebut. Tapi perbincangannya bagaimana kita nak urus dua hadis yang berbeza. Sedangkan hadis sahih semuanya. Ada kaedah dia di belakang itulah. Baik, tak apalah. Cuma hadis ni, jadi bila Urwah nampak tak boleh terima pandangan Marwah, maka Marwah kata, aku sebut tu kerana aku dengar daripada Busrah. Aku dengar sendiri Busrah sebut pada aku. Dan Busrah dia dengar sendiri daripada Nabi. Baik. Jadi nampak Urwah tu nampak terpinga-pinga lah kira-kira. Maka Marwah pun kata pada salah seorang pegawai dia, cuma pergi tanya semula Busrah. Masa tu Busrah ada lagi. Ngesah balik. Bila pegawai dia pergi tanya Busrah pun sebut betul. Hak yang disebut oleh Marwah tu betul. Aku riwayat sendiri pada Nabi dan dia sebut hadis ni semula. Jadi kira-kira selepas tu Marwah terima, Urwah terima. Selepas tu Urwah terima. Sebabnya ada riwayat daripada Urwah, dia riwayat daripada kata tak batal. Tu perbincangan panjang lah. Jadi riwayat tu lagu mana? Riwayat daripada Urwah dari dia ambil daripada Talq ni sahabat juga. Talq bin Ali ni. Yang mana riwayat tu kata tak batal lah. Batal lah. Sebab riwayat Busrah ni kata maknanya batal. Hak riwayat daripada Talq tu kata tak batal. Sebab tu dia pertahankan. Jadi kalau kita tengok situ makna bercanggah ni. Sebab itulah ramai ulama sebut riwayat Urwah hak dia ambil daripada Talq tu ulama pertikam. Sebab apa? Kalaulah betul maknanya Urwah ni ada riwayat sebut kata Urwah ni sebenarnya dia Urwah sebelum ni dia pernah dengar riwayat pada Talq. Jadi riwayat dia tu katanya kira-kiranya maknanya tak batal lah. Tak batal. Baik. Tiba-tiba dia dengar riwayat daripada Marwan ambil daripada Busrah ni kata falyatawadda. Mana kena ambil wuduk, mana batal. Sebab itulah kira-kiranya dia lawan tu dia tak pernah dengar. Jadi dia kata dia tak pernah dengar kata batal ni, hak ni lah. Jadi maknanya dia pernah dengar riwayat kata batal. Riwayat tu riwayat daripada Talq bin Ali. Jadi ulama kata riwayat hak diambil oleh Urwah itu riwayat tahun pertama Hijrah daripada Talq bin Ali. Jadi hak ni riwayat Busrah ni pada tahun ke-8. Riwayat ni kalau mengikut setengah ulama pada tahun ke-8 Hijrah. Riwayat Busrah ni. Jadi bila bercanggah kaedah dia, bila bercanggah riwayat sama-sama sahih. Riwayat pertama riwayat tak kata tak batal. Riwayat Busrah ni pada tahun ke-8 dia kata batal. Hak ni lah Imam Bawawi kata mansuh tu. Sebab riwayat Busrah tu dia sependapat riwayat tu dengan riwayat Abu Hurairah hak kata batal. Nampak tu? Jadi makna kita kena pakai Busrah lah sebab dia hak latest. Hak peringkat akhir. Dan dia kemuka pula riwayat bagaimana Talq bin Ali ni mula-mula dia mari jumpa Nabi ketika Nabi sedang mengasahkan Masjid Madinah tu. Itu cerita dia panjang lah. Sebenarnya kalau kita baca semua kan, khilaf ni orang panggil khilaf muktabar. Dia ada dalil. Ada dalil. Baik, cuba kita tengok. Cuma saya nak sebut sininya hadis 18 dan hadis 19 menunjukkan hukum wuduk kerana memegang kemaluan. Hadis 17 menunjukkan kewajipan berwuduk secara mutlak bila menyentuh kemaluan. Walaupun dalam hadis 17 tidak sebut tu sebenarnya. Tidak sebut secara zahirnya kena faham lah tu. Sebab kalau kita tengok hadis 17 tak ada nampak setuh zakah tu. Nah, cuma dia tidur. Ni lah kita sebut dah sebelum ni, bila tidur jadi batal wuduk, tidur pada waktu malam tu. Hak tidur tu boleh kita kalau tidur siang hari, misalnya kita tidur, contoh tidur ketika kita panggil qailulah tu, tidur tidak pakai pakaian tidur, kadang-kadang waktu pejabat pun tidur, kadang-kadang boleh jadi tidur di masjid kau dengan pakai jubah, dengan pakai seluar dalam, kita kata bukan tidur tu maksudnya. Nak tidur waktu malam pecah habis pakai seluar ya. Inilah hak timbul jadi sentuh kemaluan ketika tidur tu. Sebab itulah ada juga makna tu. Bila tidur ke dalam hadis lain sebut dia tak tahu tangan mana aina batat yaduh, Nabi kata kan.
Hak ni mana? Tidur qailulah kot. Gi koseh tangan tu. Kau tidur pada waktu malam tu. Kebanyakan ulama kata hak tu tidur pada waktu malam. Tangan dia garu. Walaupun ada pula setengah ulama sebut hadis tu Nabi khusus sebut tentang satu kabilah daripada Bani Taim, kawasan panah tu. Yang mana mereka ni umumnya beristinja tidak guna air, guna batu. Jadi bila tidur waktu malam panah, dia peluh. Bila peluh tu jadi peluh tu berkumpul pada tempat sulit tu. Bila gatal dia garu. Bila garu dalam keadaan lembab, moga dia istinja dengan batu. Dia tidak sebersih air. Di situ kemungkinan ada lekat daki-daki, mungkin bercampur dengan sakit baki najis lah. Sebab itulah Nabi SAW arah supaya sebelum celup tangan bila bangun pagi nak ambil wuduk kena basuh dulu. Kena basuh dulu tangan tu sebab takut ada celah-celah kuku. Tu dia kata maknanya ada juga setuh kemaluan kalau kita nak pakai hadis ketujuh lah. Tapi hak ni umum, dia bukan khusus kepada setuh kemaluan. Tapi Ustaz Nasir sebut sini hadis ke-17 tu kalau kita tengok tak jelas setuh kemaluan. Tetapi di segi huraian ulama ni difaham gitu. Hadis 17 tu. Lepas ada tu. Itu maksudnya. Sebab gini kalau tengok dia ikut mana setuh kemaluan hadis ke-7 tu. Dari segi huraian ulama lah. Tu baik, tak apalah. Hadis 18 pula menunjukkan sebaliknya, dan hadis 19 jelas menunjukkan wajib berwudu bila sentuhan berlaku tanpa sesuatu yang menghalang antara tangan dan kemaluan. Kerana itu berlaku, kerana itulah, ini penting ni. Kena tanda situ. Kerana itulah berlaku perbezaan pendapat di kalangan ulama, terutama imam-imam mazhab yang ahli ijtihad dalam masalah. Sebab hadis 18, hadis Busrah. Hadis 19, hadis Tok itu bercanggah tu. Hadis Busrah kata batal. Hadis Tok ni bukan satu, beberapa. Dalam banyak kitab kata tak batal. Inilah punca khilaf utamanya. Kan ada dalil kata khilaf tu. Baik, tak apalah, cuba kita tengok lagi. Sebahagian ulama berpegang kepada hadis Busrah radhiyallahu anha. Dan hadis mutlak ini dikaitkan atau diikat dengan hadis Abu Hurairah. Ini sebahagian ulama lah. Dia kata hadis Busrah ni dia panggil dalam istilah hadis sebut setuh kemaluan secara itlak, tak sebut berlapis, sebut secara umum gitu ya. Siapa setuh kemaluan maka kena ambil wuduk, itu dia panggil hadis mutlak, itlak lah, dia tak sebut. Jadi hadis ni kita kata dikaitkan dengan hadis Abu Hurairah yang menyebutkan bahawa sentuhan yang membatalkan ialah sentuhan yang tidak berlapis dengan sesuatu. Sebab apa? Cuba tengok hadis Abu Hurairah. Mana hadis Abu Hurairah? Mana hadis Abu Hurairah tersebut maknanya apabila seseorang menghulurkan tangan dia setuh kemaluan dalam keadaan tidak berlapis, batal. Maknanya mafhum mukhalafah dia makna kalau berlapis tak batal. Mana setuh, misalnya setuh dengan kain ataupun dia punya sarung tangan dia setuh kemaluan, tak batal. Jadi hadis Busrah ni hadis Busrah ke bawah ni, hadis Busrah ni hadis yang ke-18 tu, mana kena ambil wuduk lah. Ni secara umum. Jadi hadis Abu Hurairah ni sebut dengan qaid. Qaidnya apa? Bila tidak berlapis maka batal wuduk. Jadi hadis umum, hadis Busrah tu maknanya kita kena campur dengan hadis ni lah. Ni dia panggil kaedah mutlak dan muqayyad lah. Kedua-dua hadis ni, hadis Busrah dengan hadis Hubur, semua menunjukkan batal wuduk. Cuma hadis Busrah dia tak sebut berlapis ke tak berlapis, sebut secara umum saja. Hadis Busrah ni sebut kalau tak berlapis, maknanya kalau berlapis tak batal. Baik, ini adalah pendapat Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i ini salah seorang kalangan ulama yang mengatakan hadis-hadis yang menyebutkan tidak batal wuduk dengan setuh kemaluan itu kalau berlapis. Dia capur semua hadis, dia tengok. Sebab kalau kita nak pakai sesah pening kita. Kalau nak pakai sesah ada kata batal, ada kata tak. Patut nak kira mana? Tu. Sebab dia kata hadis dia kata batal ni 17 orang riwayat daripada sahabat. Hadis yang kata batal tak sampai 3 orang ya. Tu. Jadi kira-kiranya bagi dia kuat tu lah. Sebenarnya perbahasan banyak lagi lah. Hadis Busrah ni pun ada setengah pertikam. Dia kata hadis ahad tak sekuat hadis Tok tu. Macam-macam lah khilaf pula di kalangan ulama. Jadi kuku mana kalau kita nak baca semua logah kita ni. Hak ni pun pada dah dalam kitab ni. Kuku mana pun khilaf. Baik. Ini adalah pendapat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dalam kitab jelas sebut bahawa sentuh kemaluan tanpa berlapis batal wuduk, dan itulah menjadi pegangan dalam mazhab Syafi'i.
Kalau berlapik tak apa. Cuma dalam mazhab Syafi'i diperluahkan lagi, kalau kena kuning tak apa. Sebab biasanya bila sebut sentuh biasanya kuning. Kalau kena kuning tak apa. Jadi hak tu jadi ulama-ulama dalam mazhab lain kata ya sedap dia sebut gitu tu dah. Cuak mari kat dalil. Di sama-sama ulama lah, ni sama-sama ulama. Sedap dia kata setuh dengan ni. Nah, jadi maknanya kalau dia setuh dengan kaki dia tak apalah. Setuh dengan kaki. Aku tak tahu apa kerja. Dak tak sakit lah tu. Nak kira batal ke dak ni? Dak tak batal. Ngatangnya. Memang ngatangnya ulama sebut dalam kitab. Kata dia misalnya dalam kitab supaya kau saya baca dah. Dia kata dia setuh siku dia. Tak tahu apa kali dia ada wuduk agaknya. Dia gatal, dia nak setuh dengan tangan takut batal. Kuat pergi masak tu. No. Akhir kali dia ngomong siku dia, setuh siku dia. Tak batal. Tak batal. Jadi dalam mazhab Syafi'i pun selain berlapik dia kena setuh dengan batnul yad. Tapak tangan. Kalau zahrul yad tak batal. Gitulah. Tak apalah. Jadi maknanya bila kita tahu ni kalau ada orang pergi tak batal, tak sedut pelik lah. Muka bahagian ni pun sama sahabat pun kira ada. Ibnu Mas'ud kata tak batal. Ibnu Abbas kata batal. Ibnu Mas'ud kata tak batal. Kita tengok selepas ni. Baik. Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan yang masyhur daripada Imam Malik. Sebab Imam Abu Hanifah antara yang kata tak batal. Tak batal hukum mana? Imam Abu Hanifah. Begitu juga untuk perempuan berdasar hadis ni. Kalau perempuan pun begitu juga. An Amr bin Shu'aib an abihi an jaddi qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man massa dhakara falyatawadda wa ayyuma imra'atin massat farjaha faltatawadda. Daripada Amr bin Shu'aib, daripada ayahnya, daripada datuknya, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, sesiapa yang menyentuh kemaluannya hendaklah dia berwudu, dan mana-mana perempuan yang menyentuh kemaluannya hendaklah dia berwudu. Kalau dalam hadis ni kita tengok Nabi sebut zakat untuk lelaki, faras untuk perempuan. Tetapi dalam hadis lain ada disebut farjahu, bukan farjaha. Jelas. Bila kata farjahu tu kembali pada lelaki tu. Tapi ada ketikanya guna farjaha, farasnya. Tu perempuan. Sebab itulah ulama cenderung mengatakan bahawa dalam keadaan-keadaan tertentu bila disebut faras dia termasuk juga kemaluan lelaki. Dia tidak khusus untuk perempuan. Begitu juga bila sebut zakat, zakarahu kadang-kadang Nabi guna, kadang-kadang Nabi guna farjahu. Hu tu semua tu untuk lelaki. Jadi boleh jugalah. Bahkan dalam mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i dia bawa lebih lagi, farah tu termasuk dubur juga. Dan kerana itulah mereka mengatakan setuh dubur pun batal juga wudu. Walaupun tak ada dalil daripada Nabi jelas sebut dubur tu tak ada. Mengikut Imam San'ani, dia kata tak ada dalam hadis Nabi sebut setuh dubur tu batal wudu. Memang tak ada. Jadi penggunaan dubur itu sebagai kias dalam mazhab Syafi'i. Setuh dubur tu maknanya batal wudu, itu kias kepada sebut zakar itu. Sebab dia kira itu juga termasuk kemaluan juga. Cuma Imam San'ani kata kalau nak kias dubur, sebab gini, sini dia tidak sebutlah dalam huraian Ustaz Hasim ni, cuma kalau dalam kitab-kitab lain dia sebut kenapa setuh zakat tu batal? Apa jadi batal? Sedangkan kalau kita kata setuh zakat, dia bukan najis pun zakat tu. Sebab kita setuh air pelik. Setuh zakat ni jangan silap faham. Ni kita nak perbincangan ulama ni. Jangan pula kata ya tak sepakat mazhab Syafi'i ketemu. Dia tidak maksud gitu ni. Kalau kira orang kita ni mudah kata dah. Tama-tama kena nyakit Covid ni kau berat. Mudah je kata kau orang tu. Ni saya nak sebut ni pandangan ulama. Cuba awak ayat saya misalnya ni pokok mazhab lain dia kata saya batas tu kemaluan tu apa? Sebab kemaluan tu najis, kemaluan tu tidak. Masalahnya kalau kita kata batal, sama Imam San'ani kata pelik tu sebab air kecil keluar tu kalau setuh tak batal wudu. Batal. Kayak air kecil, bukan air kecil kita lah. Air kecil kita memang batal lah. Kecil tu. Katakanlah air kecil kita letak dalam syawal. Kita ada wudu, kita setuh air kencing tu tak batal wudu. Tidak gitu kan? Cuma kita kena basuh tangan lah. Nak sembahyang tu. Tiba-tiba setuh zakat batal. Mana lebih najis daripada air kencing zakat? Nak jawab orang ni aku. Tu perbincangan sebab tu kata tak batal. Sebab tu Nabi kata serupa dengan telinga. Kulit kemaluan serupa dengan kulit telinga. Tu pulaknya. Sebab itulah ulama kata setuh zakat tu sebagai kias kepada kencing. Ulama kata gitu. Seperti mana dalam Quran sebut sesiapa
pergi, datang daripada tempat buang air, dia kena ambil wudu. Dalam Quran pada sebut gitu. Minal ghaid kan? Ghaid, kalimah ghaid dalam Quran tu. Ghaid tu bukan buang air, tempat buang air. Tapi Quran tu apa lagu ayat tu? Minal ghaid. Sesiapa datang daripada tempat buang air, maka kena ambil wudu. Apa kalau kita masuk bilik air? Masuk bilik air. Engkau dalam bilik airnya letak cermin, kat kita nak nilik tak ada arah itu masuk dalam bilik air. Nilik je. Kena ambil wudu kau. Kalau ikut zahir ayat tu kena ambil wudu sebab awak mari tempat buang air. Tapi tak ada seorang ulama faham gitu. Itu penggunaan secara majazi, kinayah kepada mari daripada tempat buang air, maknanya buang air lah. Hak ni pun dia kata bila setuh zakat mana dia kencing sebenarnya. Lepas tu nak kata mana ulama faham gitu. Jadi dia kata illat setuh zakat tu kerana kencing. Sebab tu kalau setuh zakat saja dia tak tahu tu. Mana ulama kata gitu. Jadi penggunaan Nabi dalam hadis ni siapa setuh kemaluan dia maknanya kencing sebenarnya maksudnya. Itu penggunaan kinayah seperti ghaid yang dipakai dalam Quran. Kita setuju, kau tak setuju ikut kita. Hak tu bukan masalah. Ya, masalahnya ulama dia faham gitu. Sebab kukuk mana pun dia faham gitu, dia ada dalil. Quran guna gitu. Siapa dia mari dapat ghaid ni tempat buang air. Maksudnya qada hajat. Hak ni pun gitulah juga. Sebabnya ulama kata kita tak faham semata-mata contohlah. Dia setuh balik begitu saja. Pun jadi batal wudu. Pelik. Sebab itulah ada setengah ulama dia jawab, dia kata maknanya bila setuh zakat jadi batal wudu kerana zakat tu makhraj tempat keluar najis. Dan kerana itulah dubur juga jadi batal sebab dia juga tempat keluar najis. Maknanya setuh zakat jadi batal elak dia kerana tempat tu tempat keluar najis. Hal ni lagi parah ulama kata. Apa tempat keluar najis? Tersetuh tempat keluar najis batal, setuh najis tak batal. Sebab setuh najis tu tak batal wudu. Tak ada orang kata setuh air kecil batal wudu. Kecing tu batal. Jadi kukuk sebab tu kata hak ni khilaf ni dia bincang panjang lah. Sebab tu kukuk mana pun ikut nak pakai mana pun. Kau nak mudah kan tak batal. No gitu. Tak apalah kita tengok lagi. Berkenaan dengan dubur pun. Biarlah kita bincang lah tu. Berkenaan dengan dubur pula terdapat beberapa nukilan ulama tentang dia. Sebabnya kalau dari hadis tak ada. Dari hadis dia jelas sebut setuh dubur batal wudu memang tak ada. Baik. Berkenaan dengan dubur pula terdapat beberapa nukilan ulama tentangnya. Antaranya Ibnu Abdul Bar dalam kitab Al-Istidhkar. Selepas mengemukakan pendapat-pendapat ulama berkenaan menyentuh kemaluan, beliau menukilkan daripada Laith katanya, sesiapa yang menyentuh antara dua punggungnya maka dia wajib berwudu. Ini kata-kata siapa ni? Kata-kata Laith, bukan kata-kata Nabi ni. Asy-Syafi'i berkata sesiapa yang menyentuh dubur maka hendaklah dia berwudu. Kerana dubur itu juga termasuk dalam farjun. Dia kiyah pada faraj. Bila Nabi sebut faraj termasuk dubur. Setengah ulama dia kata tidak. Dia bila sebut faraj ni dia kata untuk kemaluan depan sama ada lelaki dan perempuan. Dubur ni lain. Tak apalah. Ia adalah pendapat Atha Az-Zuhri dan Maimun bin Mihran. Lelaki dan wanita sama saja dalam masalah ni. Sama saja. Mana dubur pun bagi jadi kalau dalam mazhab Imam Syafi'i sendiri pun dia kata sentuh dubur ni sebenarnya batal wuduk jugalah. Kias kepada faraj. Sebab dia faham perkataan faraj. Kalau dalam hadis Nabi sebut zakat lah, tapi ada juga Nabi sebut faraj. Jadi termasuk dubur. Baik, pendapat Imam Syafi'i tersebut. Pendapat Imam Syafi'i ini sebenarnya ada tersebut dalam kitab Al-Um yang bermaksud jika seseorang menyentuh duburnya atau menyentuh kubul atau dubur isterinya atau menyentuh bahagian tersebut pada bayi wajib wudu. Tak kira lah asal ke dubur, asal ke kubur, tak kira hak dia ke hak lain semua batal wudu. Ni Imam Syafi'i naskan kata-kata dia ni dalam kitab Al-Um itu. Hadis tadi lah, hadis ke-18. Hak kata tak batal wudu tu. Hadis tak tu ada hadis kata tak batal. Hadis ke-18. 19 rasanya dah. Sebab hadis ke-18 tu hadis Busrah silap ni. Silap sebab hadis 18 tu hadis Busrah ubah tu tersilap tu. Hadis tak bukan hadis 18 tu hadis 19. Ubah tersilap tu. Menjadi dalil pada golongan yang berpegang kepada asal hukum iaitu tidak membatalkan wudu. Inilah pendapat Imam Abu Hanifah.
Di dalam Majmu' terdapat perbahasan tentang pegangan ulama tentang masalah ini. Adalah kitab Majmu' Syarah Muhadzab itu, Imam Nawawi sebut dengan detail. Imam Nawawi sebut dengan detail. Ini antaralah mazhab ulama berkenaan masalah ini. Jadi disebut dalam kitab Majmu', kami telah sebutkan bahawa mazhab kami, Imam Nawawi ini, kami telah sebutkan bahawa mazhab kami adalah batal wudu kerana menyentuh kemaluan manusia dengan tapak tangan dan tidak batal dengan selain tapak tangan. Ini mazhab Syafi'i. Inilah pendapat Umar bin Al-Khattab. Cumanya ulama sebut hak Umar bin Al-Khattab, dia tidak sebut maknanya tapak tangan. Waktu ulama ketika lagi tu pendapat ini. Betul lah Sayyidina Umar, anak dia Abdullah bin Umar sendiri, Ibnu Abbas memang kata batal. Tapi dia tidak sebut khusus untuk tapak tangan tu. Ini khilaf pula ni. Ini dibahas pula. Tak apalah. Jadi maknanya kita kena fahamlah apa disebut dalam kitab Majmu' ni. Sayyidina Umar, Sa'ad bin Abi Waqqas, anak Sayyidina Umar sendiri Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Abu Hurairah sendiri, Aisyah, Sa'id bin Musayyab, kemudian Atha bin Abi Rabah, Aban bin Uthman, Urwah bin Az-Zubair, Sulaiman bin Yasar, Mujahid, Abu Aliyah, Zuhri, Malik, Auza'i, Ahmad, Ishaq, Abu Thawr dan Al-Muzani. Ni campur ni sahabat dengan tabi'in. Mereka ni semua ni kata batal. Cumanya bila kata batal, kaitkan. Sebab tu Imam Syaukani kata kena kaitkan dengan telapak tangan. Imam Sana'ani pun nak kait dengan tapak tangan sahaja tu. Waktu kena ada dalil pula tu. Tak kemah tu. Kata mereka lah, ni perbincangan sama-sama ulama. Tak apalah. Al-Auza'i berpendapat menyentuh kemaluan dengan telapak tangan dan lengan membatalkan wudu. Tu dia. Lengan apa? Ni ulama kata tu, ni pendapat dia ni. Pendapat dia tak ada dalil pun. Tu tak apalah. Ini adalah pendapat Imam Ahmad di dalam satu riwayat. Sebab Imam Ahmad ni dalam riwayat dia disebut umum gitu ya, setuh dia tidak khusus tapak tangan ataupun anggota lain setuh. Tapi dalam satu riwayat dia ada dikatakan. Tapi ini saya tengok dalam asal dia guna kalimah qila. Ada dikatakan. Di dalam riwayat lain batal dengan tapak tangan dan belakang tapak. Ada juga yang kata begitu. Mana setuh dengan tapak tangan batal, setuh dengan belakang dengan bahagian atas batal juga. Ada juga kata gitu. Ada juga riwayat lain yang mengatakan Imam Ahmad berpendapat wudu hananya wudu tu tak batal, cumanya sunat molek saja ambil wudu bila setuh malu. Pulaknya. Tadi batal. Banyak pendapat. Jadi kita kena ingat satu perkara lah. Kalau Imam Syafi'i pun ada kau qadim, kau jadi, ulama mana-mana ulama pun dia ada. Kadang-kadang ni zaman muda dia pendapat gini, bila lama lepas tu dia rasa tak sedap pendapat abang ni. Nampak sedap ni pula, kemah ni. Dia pun berpendapat gitu pula. Itu biasa lah. Guru saya sendiri pun daripada mula-mula kita belajar tu, banyak pendapat dia kita tengok lain. Dan dia apa sebut hak ni lain, hak ana sebut dulu lain. Hak ni ana sebut lain. Ana rasa lebih kuat ni. Ada juga, ada gitu. Kita pun perasan kalau kita dengar aja hak terbaru lain ni. Biasa je gitu. Biasa tu. Kecuali orang itu dia tak baca, dia baca 15 tahun dulu, lepas tu dia tak baca dah. Tu lain cerita lah. Kecuali ilmu tu hidup. Ulama tu dia tetap dengan ilmu, sentiasa buat kajian. Baca semua boleh jadi berubah. Banyak berubah. Begitu, beginilah juga contohnya Imam Ahmad. Ada juga pendapat dia. Kata tak batal. Cumanya ambil tu molek. Mustahab tu setengah ulama kata bukan. Dia rendah lagi daripada sunat. Mustahab itu. Rendah lagi daripada sunat. Sebab kalau sunat ni, sunat lah. Tapi mustahab ni pun molek. Dia rendah lagi daripada sunat. Ada setengah ulama kata mustahab tu sendiri mana sunat dah. Khilaf pula. Baik. Menyentuh dengan syahwat pula merupakan syarat batal wuduk di sisi Imam Ahmad berdasarkan riwayat yang lain, dan ia adalah pendapat Imam Malik berdasarkan satu riwayat. Ada setengah ulama dia letak, dia kata batal wuduk bersyarat. Kalau setuh tu dalam keadaan tidak ada syahwat, misalnya dalam hadis talq tu, setuh tu, hak tu tak batal tu maknanya tak ada syahwat. Hak riwayat Busrah kata batal tu, hak tu ada syahwat. Hak tu dah, sebab tu ulama kata tu demo sebut, hadis tak sebut gitu. Demo sebut gitu, hadis tak sebut. Saya ambil sikit lagi.
Satu golongan ulama pula berpendapat menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudu. Kok mana? Tak pasal sudah ya lah. Itu makna secara mutlak. Sentuh kok mana pun. Keadaan syahwat ke, lagi tak keluar sesuatu daripada kemaluan itu. Tak kira naik nafsu ke, asalkan tak keluar sesuatu daripada kemaluan itu, sentuh dengan tapak tangan, dengan belakang tangan, dengan siku ke. No, tak batal. Kok mana? Ada kan. Ini adalah pendapat Ali bin Abi Talib, Ibnu Mas'ud, Hudzaifah dan Ammar. Ibnul Munzir menukilkan juga daripada Ibn Abbas. Tadi Ibn Abbas antara yang dinukilkan dia kata batal. Tapi ada juga nukil dia kata tak batal daripada dia. Imran bin Husain, Abu Darda dan Rabi'ah. Inilah mazhab Imam Ats-Tsauri, Abu Hanifah dan pengikut-pengikut, yakni tokoh-tokoh dalam mazhab Abu Hanifah, mazhab Hanafi lah. Ibnul Qasim dan Syahnun pendapat gitu juga. Mana tak batal? Rasulullah ayat ke mana pun tak atas, kecuali kecil ataupun tubik sesuatu daripada kemaluan, tak kira lah. Sebahagian ahli ilmu berpendapat batal wudu dengan menyentuh kemaluan sendiri. Kalau orang lain tak batal pula. Sebab Nabi kata dia Allah tu mana dia, bukan orang lain. Tapi pendapat ni tidak pendapat ramai. Tapi ada, ada khilaf. Dan semua ni sebenarnya ulama ni bukan orang apa kita. Ulama menggunakan beberapa kaedah di dalam mengeluarkan hukum berkenaan masalah ni. Kita bincang minggu hadapan. InsyaAllah kita bincang minggu hadapan. Sebab ini perbincangan ni rasa perlu kita teliti juga lah. Hak kita bincang hadis berapa hadis sini dia bincangnya. Jadi bagaimana kita nak talfik atau kita nak jamuk ke hadis yang nampak bercanggah tu, nak kompromi ke hadis tu macam mana? Kita bincang minggu hadapan insya-Allah. Saya setakat itulah dulu. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.